Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Setelah berehat sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama-sama saya rancangan motivasi pagi. Tajuk yang saya bincangkan sebentar tadi dan saya akan teruskan tentang kunci ketahanan jiwa. Jiwa kita memerlukan input yang banyak dan bahayanya seumpama satu tasik, apa sahaja laluan air ataupun sumber air yang masuk ke dalam tasik ini boleh mencemarkan tasik ini. Kalau ada sampah, kalau ada kumbahan dan sebagainya boleh menyebabkan tasik ini tercemar, tuan-tuan dan puan. Hati kita umpama tasik. Mata kita jika ada perkara yang negatif memasuki yang kita lihat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan jiwa kita jadi lemah. Juga percakapan kita, pendengaran kita, tindakan kita dan sebagainya. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, kukuhkan jiwa kita dengan amalan praktikal, bukan sekadar kita bercakap ataupun mendengar, tetapi kita sendiri mempraktikkannya. Pertama ialah dengan kita sendiri memperbanyakkan bercakap tentang perkara yang positif. Yang paling positif ialah tentang kehidupan akhirat, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin selama ini kita biasa bercakap tentang kehidupan dunia kita, kepentingan kehidupan dunia, maka kesannya kepentingan itu datang. Setiap orang bercakap tentang pentingnya nilai wang, dolar, rupiah, dolar, pound sterling dan sebagainya, maka kesannya kita melihat kepentingan wang. Kita mahu bersungguh-sungguh berusaha menjadi jutawan, orang kaya baru dan sebagainya. Tetapi apabila kita banyak bercakap tentang kehidupan akhirat, insya-Allah kita akan bersungguh-sungguh menjadi orang kaya juga, tetapi OKB, orang kaya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya kita adakan sesi bercakap. Pertama bercakap tentang Allah, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Mudah sahaja sebenarnya. Anak kita yang berumur 3 tahun, 4 tahun sudah boleh kita ajarkan cakap tentang siapa yang ciptakan langit. Suruh dia bagi tahu Allah. Suruh dia ceritakan balik kepada kita. Siapa yang ciptakan semut? Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa hebatnya Allah ciptakan semut. Walaupun halus, walaupun kecil, tetapi cukup sifat, cukup sempurna dengan nyawa dan sebagainya. Manusia, hebat mana sekalipun kita dalam bidang profesor, dalam bidang zoologi dan sebagainya, kita boleh ciptakan semut yang sama, tetapi nyawanya bagaimana? Bagaimana hendak memberi nyawa pada semut ini? Tak mungkin, tuan-tuan dan puan-puan. Ini amalan yang pertama. Dan amalan ini sebenarnya diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Semua Nabi bercakap tentang Allah kepada kaum mereka siang dan malam, sebagaimana Nabi Nuh AS malam dan siang bercakap tentang Allah kepada kaumnya, kepada pengikutnya. Tetapi mereka tidak mendengar, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita, walaupun kita bukan Nabi, tetapi kita masih boleh bercakap tentang perkara-perkara akhirat. Mungkin bukan kepada orang lain, tidak mengapa. Kepada isteri kita sendiri tidak salah. Kepada anak-anak kita sendiri pun tidak salah. Dan perkara ini adalah perkara yang hak. Perkara yang hak, perkara yang benar. Perkara yang benar ini tidak ada yang dapat menafikan. Perkara hak ini apabila kita cakapkan, kelebihannya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah secara automatik perkara yang batil, perkara yang tidak benar akan hilang dengan sendirinya. Sebagaimana dalam satu bilik yang gelap, bilik yang tidak ada cahaya, apabila kita masuk dalam bilik itu, apakah keadaan yang terbaik? Adakah kita seorang yang bijak dengan membawa cahaya lilin ke dalam bilik itu? Ataupun kita marahkan bilik, wahai gelap, mengapa kamu gelap? Wahai bilik, mengapa kamu gelap? Wahai kegelapan, keluarlah dari bilik ini. Ataupun kita ambil kayu, kita pukul kegelapan. Tidak, tuan-tuan dan puan. Tetapi kita bawa lampu, kita bawa lilin, bawa cahaya, supaya kegelapan itu secara automatik akan hilang. Begitu juga dalam kehidupan kita di dunia hari ini. Banyak perkara negatif yang kita dengar, banyak kelemahan-kelemahan. Kita sendiri juga bersangka buruk, bersangka negatif dengan rakan-rakan kita. Jadi kita bawa perkara yang positif. Tidak perlu kita bercakap tentang manusia-manusia lain, tetapi kita bercakap tentang manusia yang hebat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat baginda. Kita bercakap tentang kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti kehebatan baginda. Baginda juga mengiktiraf, ya, tuan-tuan dan puan-puan, diiktiraf. Seumpama kita melihat bintang-bintang di langit, sebegitulah malaikat melihat kehebatan para sahabat ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak meniru, kita cuba-cuba hendak meniru bagaimana kehebatan orang-orang seperti ini, orang yang seperti ini, mereka yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila ada contoh seperti ini, anak-anak kita pun akan terbina jiwa mereka. Anak-anak kita akan membesar dalam suasana iman, suasana bercakap tentang Allah, suasana meletakkan keutamaan agama di hadapan, suasana meletakkan kefarduan terutamanya solat 5 waktu. Kita didik anak kita daripada awal
7 tahun. Sebelum 7 tahun pun, alhamdulillah, saya sendiri, anak kecil saya yang berumur 3-4 tahun sudah boleh dibawa ke masjid. Dengan syarat kita didik awal-awal di rumah supaya tidak mengganggu jemaah yang lain di masjid. Mereka boleh kita bawa melihat suasana masjid, suasana malaikat, tuan-tuan dan puan-puan. Di bumi Allah SWT ini tidak ada tempat yang boleh membina jiwa, ketahanan jiwa melainkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa anak kita yang kecil, boleh dilatih-latih. Mungkin sudah tentu solatnya belum diterima kerana belum lagi baligh, tetapi kita latih awal 6 tahun, 7 tahun sudah jaga solat 5 waktu. Insya-Allah dengan sendirinya anak-anak kita akan terbina dalam suasana yang positif. Minda mereka akan jadi positif. Mereka melihat ayah mereka menunjukkan sifat yang positif dalam rumah tangga. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau. Amalan seperti ini akan memberi kesan kepada orang lain, kepada jiran kita, kepada penduduk kampung kita, kerana adanya satu rumah yang memulakan amalan yang positif ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana, terus bersiaran bersama saya, Motivasi Pagi. Ada banyak lagi tips berkaitan bagaimana membina jiwa yang kukuh, membina rohani yang kuat, menjadikan kita orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jangan ke mana-mana.